Kita ni manusia tau. Takkanlah kita langsung tak boleh nak makan makanan yang kita rasa, yang boleh kita rasa enjoy, yang nikmat-nikmat dunia ni. Hai, Assalamualaikum, salam sihat buat Kroni Jom Sihat. Hari ni kita nak start dengan satu soalan lah. Okey, adakah bila kita nak sihat ni, kita tak boleh langsung makan makanan manis? Kita kena tinggal segala makanan yang kita suka ni, dessert-dessert yang sedap ni untuk sihat. Patut atau tidak? Sebab bukan apa, video lepas saya ada share tentang ketagihan gula. Bahaya bila kita ketagihan gula ni. Jadi bila saya buat video tu, ada yang tanya, Puan Syazah, bulan depan birthday saya, boleh ke saya makan kek? Dah sudah, kesiannya lah dengar. Jadi saya cakap janganlah sampai macam tu sekali. Janganlah seksa diri, tak boleh enjoy makan makanan manis atau makanan yang sedap ni. Dia tak ada masalah, tapi jadi masalah bila kita makan secara berlebihan. Bila kita makan tu dalam keadaan kita tak sedar. Kita makan tu tanpa arah tujuan. Dia bukan makan lagi dah, dia dah melantak. Itu yang jadi satu masalah. Kita sebenarnya boleh enjoy makan makanan manis ataupun kita panggil tak sihat ni. Tapi ada cara, beberapa hack lah kita panggil, untuk ambil makanan-makanan manis ni dengan bijak. Honestly, saya cakap, berdasarkan pengalaman saya as nutritionist, saya boleh nampak kebanyakannya orang yang dalam proses untuk turunkan berat badan, dalam proses nak sihat ni, dia cuba untuk cut off gula 100% drastically. Ini menyebabkan dia lagilah akan teruk, akan rasa craving, rasa susah nak konsisten dalam diet dia. Jadi yang tanya saya soalan tadi tu, boleh ke nak makan kek time birthday? Honestly tak ada masalah pun. Sebenarnya macam saya kata dalam video sebelum ni, gula memang bagi kita satu hormon happy, dia keluarkan hormon dopamin. Jadi kadang-kadang kita penat kan, seharian suntuk bekerja, kadang-kadang kita stres. Jadi kita akan memerlukan sesuatu untuk bagi kita rasa tenang, bagi kita enjoy, dan itulah tujuan makanan juga sebenarnya. Kebiasaannya, kesilapan yang orang buat bila dia ada masalah craving ialah bila dia start the day dah salah dah. Kiranya sarapan tu pada awal pagi tu dia dah memilih makanan yang boleh menyebabkan dia craving the rest of the day. Tak boleh nak berfikir dengan waras lah, makan je apa-apa. Dan sarapan yang saya masukkan, sarapan yang orang selalu ambil kuih-kuih, makanan-makanan manis dah pagi-pagi dah manis-manis. Kalau dah pagi-pagi dah manis-manis, kebiasaannya the rest of the day memang you akan lagi craving dengan teruk. Lagi salah kalau tak sarapan. Sebab kita tengok dalam bidang chrononutrition, iaitu meal timing, sangat penting untuk kita ambil sarapan supaya lebih sihat dan juga dapat kontrol craving sepanjang hari. Sebaiknya kita ambil sarapan yang tinggi dengan protein. Tak kisahlah, ikan ke, ayam ke, asalkan cukup keperluan protein kita berdasarkan tapak tangan kita. Yang kedua, pastikan karbohidrat kompleks yang kita ambil pada waktu pagi bukan benda manis-manis. Sebab karbohidrat kompleks ni membantu supaya insulin kita tidak naik mendadak dan menyebabkan kita teringin lagi, lapar lagi untuk makan makanan yang manis. Macam mana kita nak enjoy makan tapi dalam masa yang sama kita nak sihat? Okey, sebenarnya ada caranya, iaitu yang ni saya selalu sarankan kita cuba amalkan konsep 90-10. Apa tu? Kita ni kan manusia, memang tak terlepas teringin makan makanan yang sedap. Kita pun nak enjoy makan. Sebab kalau kita terlampau ketat dalam diet kita, itu lagi menyebabkan kita senang nak kecundang dalam diet. Okey, berbalik pada 90-10 tadi. 90 ni maksudnya 90% daripada keperluan diet harian kita. Contoh, kita perlu 2000 kalori. 90% daripada 2000 kalori tu lebih kurang dalam 1800 lah ya, datang daripada makanan yang sihat, yang seimbang, yang tidaklah terlampau manis dan terlampau banyak lemak. Dan 10% lagi ialah makanan lebih kurang 200 kalori, makanan yang kita enjoy, makanan yang kita suka, ya. So dalam masa yang sama kita boleh seimbangkan sihat dan juga enjoy our diet at the same time. Tapi ada juga tips atau hack yang kita boleh buat supaya kita ambil 10% ni pun
dalam keadaan yang bijak, dengan cara yang bijak. Okey, cara yang pertama dan kesilapan yang orang selalu buat, okey, please jangan buat kesilapan ni, which is jangan makan manis masa perut kosong. Sebab apa? Sebab bila kita makan manis, benda yang manis, kita panggil high glycemic index. Dia akan menyebabkan insulin spike. Okay, dia akan menyebabkan glucose spike terlebih dahulu. Glucose ni gula lah. Dia naik mendadak. Dia naik mendadak dalam badan ni. Sebab dia gula ringkas masuk dalam darah dengan laju. Okay, kita panggil ni glucose spike. Okay, bila gula naik mendadak, otak kita akan cakap, kenapa tiba-tiba ni banyak gula ni? Alamak, dia pun suruhlah pankreas. Pankreas ni organ yang keluarkan hormon insulin supaya hormon insulin ni boleh tukarkan gula menjadi tenaga. Okey, dia akan kata, ada banyak gula ni. Cepat keluarkan insulin ni. Insulin pun keluarlah mendadak. Mendadak dia keluar. Untuk bantu dapat tukarkan gula menjadi tenaga. Okey, dia terkejut, buat kerja terkejut. Kan, bila dia buat kerja terkejut, kelang kabut sampai satu tahap, gula tu baru dia perasan, habis dah tak ada dah gula. Bayangkan glukos ni pun dia drop drastically yang menyebabkan badan kita ingat pada waktu ni, mana pergi gula, tak ada dah gula. So badan kita ingat kita dalam keadaan yang masih lapar dan perlukan lebih lagi makanan. Itulah susah untuk kita rasa puas makan kek berbanding kita makan dengan nasi sepinggan lauk. Walaupun kalori dia lebih kurang sama. Agak mana lagi kenyang. Okey, sebab selain pada fiber dan sebagainya, inilah sebabnya. Okey, berbanding kalau kita makan waktu yang kita orang kata bukan perut kosong, kita punya glukos ni pun dia tak adalah naik mendadak, dia naik slowly and steady. Okey, so tak adalah jadinya drop glukos tu dengan laju. Dia menyebabkan kita ada craving membuat-buat. Faham? Jadi tips kedua, nak makan makanan manis ni, okey, berbalik macam persoalan tadi, jangan ambil makan manis ni sebagai snacking. Instead of snacking, kalau nak makan kek ke makanan manis senang cerita ni, makan ni sebagai dessert. Okey? Yang kedua, makan sebagai dessert instead of snacking. Okay, jangan makan sebagai snacking. Berbalik kepada point nombor 1 tadi. Sebab apa? Bila kita at least dah makan something, dia tidak menyebabkan glucose spike dan juga insulin spike. Okay, tapi macam mana pula kalau kita teringin pada waktu yang bukan makan? Kita tak boleh dah jadikan dessert kan, sebab masa tu memang dah jauh pada waktu makan, yang ni teringin makanan yang suka ni lah, yang manis-manis ni. Okey, syaratnya jangan makan dia saja. Jangan makan karbohidrat semata-mata. Kalau boleh pair dengan nutrisi lain. Nutrisi yang macam protein ke, lemak ke. Okey, supaya dia tidak naik mendadak glucose spike tadi. Okey, contohnya lah macam kek coklat. Tabur sikitlah kacang ke, kan, ataupun coklat tu you minum dengan susu ke, kan, yogurt ke. Dan kalau boleh, kalau kita makan asing-asing, please makan makanan yang bukan karbohidrat dulu. Selang-seli dengan makanan yang berkarbohidrat supaya dapat kurangkan kenaikan paras gula dalam darah kita. Dan yang keempat, sebenarnya sangat efektif benda ni ialah bergerak. Lepas makan manis, bergerak. Sebab otot kita gunakan gula dengan sebaiknya. Bila you bergerak, at least you burn some calorie. Tapi taklah banyak mana, tapi dia membantu supaya tidak naik glukos tu dengan keadaan yang mendadak sebab kita gunakan tenaga tersebut. Okey, so cara ni dapat bantu you kawal supaya tak makan secara berlebihan. Selain pada tu, mindful eating pun kiranya makan kunyah dengan perlahan, minum air cukup, tidur jaga, semua ni pun memainkan peranan untuk kita bantu tidak makan makanan manis ni secara berlebihan dan lebih bijak. Jadi, happy tak? Happy tak bila saya cakap boleh makanan manis? Tips-tips yang saya bagi tadi harapnya
anda boleh masih enjoy lagi makanan yang you suka, yang korang suka semua. Tapi dalam masa yang sama kita kawal kuantiti dan lebih bijak. Okey, suka video-video macam ni, penerangan macam ni, kalau suka apa kata, apa kata? Kalau suka, tunjuklah sokongan pada terhadap kami dengan subscribe, like dan share. Semoga lagi ramai yang dapat manfaat. Bijak untuk sihat. Bye. Assalamualaikum.